Selamat sejahtera kepada Dr. Tan dan rakan-rakan sekalian. Hari ini saya akan membentangkan isi-isi temu bual budaya organisasi Korea saya. Calon temu bual saya adalah salah seorang rakan saya semasa saya berada di Korea. Nama dia Lee Da-e. Dia membuat intern di Lab University dengan jawatan pembantu lab. Dari segi jarak kuasa, soalan pertama, adakah mereka takut bertentangan dengan bos mereka? Calon saya menjawab bahawa kadang-kala sebab dia bekerja di lab university, bos biasanya merupakan profesor university. Oleh itu, semasa bercakap, perkataan yang digunakan perlu dipertimbangkan dahulu sebelum digunakan. Soalan kedua, semasa perjumpaan, adakah bos yang mendominasikan perbualan atau setiap orang bebas untuk menyatakan pandangan mereka? Pada jawapan calon saya adalah tidak banyak pekerja yang sanggup mengeluarkan pendapatan secara bebas kerana takut bertentangan dengan bos. Yang ketiga, dalam proses membuat keputusan adalah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas atau secara mendatah. Dalam kes calon saya, kebanyakan proses membuat keputusan adalah dari atas ke bawah. Tetapi, para eksekutif berusaha untuk menampung pendapatan mereka. Soalan keempat, bagaimana hubungan antara pihak atasan dengan bawahan? Calon saya menjawab bahawa hubungan antara mereka adalah sebagai pelajar dan pelatih. Hal ini berlaku kerana bos mereka merupakan profesor universiti. Dari segi kolektivisme, dalam organisasi ini, pendapatan peribadi diharapkan atau pendapatan kumpulan. Mereka memilih skema melalui jenama kumpulan, tetapi sekiranya topik yang lebih ringan akan ditentukan oleh seorang saja. Yang kedua, dalam organisasi ini, tugas mengatasi hubungan atau hubungan mengatasi tugas. Calon saya menjawab, biasanya bos mereka akan memilih orang yang sesuai untuk kemampuan atau kecekapan. Masalah hubungan adalah relevan untuk memilih, tetapi bukan sebab utama. Ketiga, bagaimana sistem pembayaran dan bonus dalam organisasi? Adakah berdasarkan senioriti atau prestasi kerja, atau kedua-duanya? Calon saya menjawab, kebanyakan keuntungan diuruskan oleh profesor iaitu bos mereka. Pembayaran keuntungan adalah berdasarkan penyertaan projek. Semakin banyak penyertaan projek, semakin banyak bonus yang mendapat. Soalan keempat, adakah konsep UDIP penting dalam organisasi? Calon saya menjawab sederhana setuju. Kerana dalam organisasi dia, konsep ini tidak begitu penting dalam mencapai maklumat. Kadang-kala berlaku pertelingkahan dalam pasukan, tetapi pencapaian projek diutamakan dahulu. Soalan kelima, adakah semua orang mesti menyertai aktiviti bersama atau ada fleksibiliti? Calon saya menjawab, fleksibiliti dijamin. Kerana hanya terdapat sedikit aktiviti syarikat sahaja. Syarikat mereka lebih menghormati pekerja yang mempunyai kehidupan selepas kerja. Dari segi penghindaran ketidakpastian, soalan pertama, dalam organisasi ini, setiap orang mesti mengikut peraturan atau fleksibiliti dibenarkan. Calon saya menjawab, fleksibiliti dijamin. Jadi, setiap penyelidik boleh bekerja dengan gaya mereka sendiri. Soalan seterusnya, pekerja di organisasi ini sering merasa tertekan atau tegang dalam syarikat? Calon saya menjawab, suasana di organisasi agak tertekan disebabkan oleh seseorang penyelidik yang keras kepala dan suka merobek orang lain. Soalan 3. Adakah pekerja dalam organisasi ini bekerja keras? Calon saya menjawab, ya, kerana dia mempunyai beberapa pengalaman bekerja sepanjang malam. Hal ini bukan secara paksaan tetapi secara kehendak untuk menyelesaikan projek-projek. Bos dan penyelidik lain juga bersungguh-sungguh bekerja dan belajar untuk menjadi modal kepada pelatih-pelatih baru. Soalan seterusnya, dalam penilaian prestasi, adakah bos memberikan skor dengan murah hati atau sangat ketat? Bos calon saya memberikan skor secara seobjektif yang mungkin.
Dari segi masculinity, soalan pertama, syarikat ini berorientasikan pencapaian, lebih tekankan kepada sasaran tinggi dan KPI? Jawapan calon saya, dalam organisasi ini, bos mementingkan pencapaian tetapi tidak begitu tegas. Jadi, semakin besar pencapaian, semakin banyak pembayaran yang diberi. Soalan kedua, adakah syarikat ini berorientasikan keuntungan? Calon saya menjawab, ya, kerana mereka mempunyai banyak projek yang mempunyai anggaran yang tinggi dan mereka selalunya mencari projek-projek yang besar. Soalan seterusnya, adakah sedikit wanita di peringkat atasan saja dan kaki tangan lelaki mempunyai peluang kenaikan pangkat yang lebih tinggi? Calon saya menjawab, ya, untuk beberapa wanita di peringkat pengurusan atasan, kerana hanya terdapat seorang wanita saja yang berada di peringkat atasan, yang lain adalah lelaki. Dan tidak untuk kaki tangan lelaki yang mempunyai peluang kenaikan pangkat yang lebih tinggi, kerana profesor dia mengaji banyak pekerja wanita disebabkan kebolehan mereka. Tapi sehingga kini, sedikit wanita sahaja yang berada di peringkat atasan disebabkan oleh kecenderungan sosial masa lalu. Jadi, calon saya pasti bahawa dalam masa yang akan datang, akan lebih banyak wanita yang bekerja di pengurusan atasan. Soalan umum, apakah nilai terpenting dalam tempat kerja Korea? Apakah nasihat yang boleh diberikan kepada pekerja asing yang bekerja di Korea? Dan apakah aspek yang perlu diperhatikan? Calon saya menjawab, untuk topik ini, dia berasa nilai terpenting adalah kesetiaan dan tanggungjawab. Kerana kesetiaan memberi bos imej pekerja yang positif dan menjadikan bos suka untuk memecatnya kerana bos mempercayainya. Dia berasa dalam masyarakat Korea, menunjukkan tanggungjawab adalah sangat penting kerana suka dicapai. Sekiranya pekerja mempunyai tanggungjawab terhadap sesuatu pekerjaan, pekerja ini akan mendapat peluang yang lebih tinggi untuk dinaikkan pangkat. Pada pendapat dia, tidak ada keraguan bahawa pekerja asing jauh lebih suka untuk bekerja daripada orang Korea. Tetapi, jika dia memiliki sikap setia dan bertanggungjawab dan menunjukkan jejak ini untuk waktu yang lama dengan kesabaran, dia pasti mengatakan bahawa majoriti bos akan menjadi sangat terkesan dan mempercayai mereka. Kesimpulannya, saya berasa bahawa pekerja di syarikat Korea lebih tertekan berbanding dengan syarikat Malaysia. Adab dan tanggungjawab mereka adalah amat dipentingkan dalam korporat Korea. Oleh itu, dengan mempelajari nilai mereka supaya dapat meningkatkan kepercayaan syarikat terhadap pekerja dengan menggabungkan hubungan yang harmoni syarikat Malaysia adalah amat penting.